Seorang guru sekolah Kementerian Pendidikan berusia 38 tahun, Muhammad Khairul Ridwan Muhammad Sarip, ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Khairul yang ditangkap pada Oktober tahun lalu didapati menjadi radikal secara sendiri dan sudah bersiap untuk pergi ke Gaza di Palestin. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD menyatakan dia mahu menyertai kumpulan Hamas untuk menentang askar-askar Israel. Khairul merupakan guru sekolah nasional pertama ditahan di bawah ISA. ISD menyatakan minat Khairul terhadap konflik Israel-Palestin bermula pada 2007 selepas dia menonton video-video Facebook yang menunjukkan kekerasan Israel terhadap penduduk Palestin. Dia kemudian timbul minat yang sangat kuat untuk membela dan menyokong Muslim Palestin. Khairul semakin terdorong setelah menonton video-video penceramah asing yang membincangkan konsep jihad bersenjata bagi membela Islam. Khairul pertama kali menimbangkan untuk pergi ke Gaza pada 2012 setelah melihat poster bertajuk Panggilan Jihad di Facebook. Hasratnya itu muncul lagi pada 2014 dan 2021 apabila konflik Israel-Palestin memuncak. Pada 2012, Khairul malah sudah membuat persiapan ke Gaza untuk menjalin hubungan dengan kumpulan Hamas. Dia juga membuat kajian meluas mengenai Hamas termasuk membaca bahan-bahan berhubung taktik dan operasi kumpulan itu. ISD menyatakan Khairul bersedia mematuhi sebarang arahan Hamas termasuk menyertai pertempuran bersenjata, menculik dan membunuh tahanan perang. Khairul menyatakan dia yakin dalam menggunakan senjata kerana sudah mempelajarinya semasa perkhidmatan negara. Dia juga belajar bahasa Arab supaya dapat berkomunikasi dengan Hamas selain menimbangkan mahu menjadi jurucakap dan tukang rekrut antarabangsa bagi Hamas. Look, there are many causes around the world that many of us do feel strongly about. Can feel strongly, do feel strongly. It can be the Palestinian cause, it can be other causes. And Singaporeans they do take views on these causes. Many provide moral support, financial support, other unacceptable. What we cannot do is to support terrorism, support armed conflict, plan to kill people. ISD menambah siasatannya menunjukkan bahawa Khairul bertindak sendirian. Tiada bukti bahawa dia cuba membabitkan orang lain dalam rancangannya untuk menyertai keganasan bersenjata di Gaza. Juga tiada tanda bahawa dia berniat untuk melakukan serangan di Singapura. Industri marin kini semakin rancak dengan kontrak bernilai sekitar $20 bilion, lebih tinggi daripada sebelum pandemik pada 2019. Dengan pelbagai kontrak yang menjangkau hingga ke 2025, pihak berkuasa menggesa agar syarikat-syarikat sektor marin mengekalkan amalan keselamatan yang kukuh. Satu garis panduan yang disimak semula telah dilancarkan dengan harapan ia akan dapat menarik lebih ramai bakat baru ke sektor tersebut. Tahap keselamatan sektor marin telah meningkat tahun lalu. Tiada kematian dilaporkan pada 4 bulan terakhir berbanding 5 korban jiwa pada 8 bulan pertama 2022. Walaupun angka tersebut adalah lebih baik daripada puratan nasional, Kementerian Tenaga Manusia menggesa agar piawaian yang tinggi itu dapat dikekalkan. Semakan pada garis panduan termasuk menggalak pihak atasan untuk menjadi contoh serta memudahkan para pekerja melaporkan kecuaian. Walaupun tidak diwajibkan, limbungan kapal akan diperiksa dan diaudit berdasarkan garis panduan tersebut. I urge all marine companies to refer to the revised guidelines, which will be free and publicly available, and review your existing systems. Doing so is mutually beneficial for your company and workers. Not only will workers be more assured, having a good safe track record is ultimately good for business, as many customers take safety record into account in selecting the shipyard contractor. Menurut Persatuan Industri Marin, usaha mempertingkatkan aspek keselamatan industri tersebut dapat menarik bakat-bakat baru. Ini penting sedang sektor tersebut menempuh perubahan. We are expecting our industry to step up our business in terms of technical complexity as we pivot into new energy and renewables, and also revenue scale, where we look forward to the next era of successful upswing. But like I say,
without repeating the problem we have faced in the past. Singapura melancarkan sebuah pusat kajian baru untuk mengkaji keperluan pasukan tentera di tengah-tengah suhu cuaca global yang terus meningkat. Pusat Daya Tahan dan Prestasi Haba itu mengumpulkan data untuk mengenal pasti askar-askar yang ada risiko mengalami kecederaan haba. Selain itu, ia juga akan menghasilkan teknologi terkini untuk memastikan mereka kekal sejuk. Teknologi ini termasuk pakaian dan juga fabrik bijak yang mendinginkan. Pusat ini juga akan mengkaji peranan bakteria usus bagi toleransi terhadap haba serta meneroka peranan bakteria usus bagi mengurangkan suhu. We've lost soldiers to heat strokes. Soldiers have died, precious sons. And we want to do everything within our means and more to prevent this from happening again. Thankfully, because of our new heat injury preventive measures, we've not had a heat stroke fatality for the last 4 years. We want to keep it at zero. Bercakap di majlis pelancaran pusat ini, Dr. Eng berkata cuaca akan terus bertambah panas jika perubahan iklim tidak diredakan. Beliau menambah bahawa Angkatan Bersenjata Singapura SAF perlu menyesuaikan diri dan menangani cabaran ini. Pengarah pusat baru ini, Profesor Madia Jason Lee mengatakan bahawa kajian tentang tekanan haba juga boleh meningkatkan cara manusia menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Para mangsa dalam kes-kes serangan kini mempunyai satu lagi tempat selamat untuk mengemukakan pernyataan kepada pihak polis. Dilancarkan hari ini, SheCase di SCWO adalah satu pusat sokongan yang memberi tumpuan kepada mangsa peneraan secara online seperti kes buli siber, gangguan serta doxing yang diuruskan oleh Badan Bukan Mencari Untung SJ Empowerment atau SHE. SPF can send its officers from the serious sexual assault squad come in here so the victims talks about her experience once to somebody safe from SHE, provided by SHE or supported by SHE, and the police are there too. And one time you tell your story and then it's taken up further. Bagi tahap permulaan, sekitar 50 peguam dan 2 kaunselor akan bertugas secara sukarela bagi membantu mangsa yang tampil ke depan. Dalam satu hasil tinjauan pendapat tahun lalu, lebih 60% wanita tidak tahu ke mana untuk mendapatkan bantuan jika menghadapi serangan secara online. Pusat tersebut juga akan bekerjasama dengan agensi-agensi pemerintah untuk meningkatkan kesedaran awam bagaimana untuk melungsuri internet dengan selamat. We're also working very closely to become trusted flaggers with the various internet platforms so that we can hasten the speed of reporting, and hopefully if they trust that the information provided has been verified, then they'll be able to remove any offending information very quickly. Beberapa penyedia khidmat jagaan kesihatan tempatan menerima lebih banyak pertanyaan daripada para pelawat dari China berhubung vaksin COVID-19. Beberapa hari selepas China membuka sempadannya, ramai pelancong berhasrat untuk mendapatkan suntikan vaksin Pfizer yang tidak boleh didapatkan di negara mereka. Sebuah penyedia khidmat jagaan kesihatan, Parkway Shenton, memberitahu Mediacorp bahawa ia menerima 90% lebih banyak pertanyaan daripada pelawat-pelawat dari China mengenai suntikan vaksin mRNA termasuk Pfizer. Oleh itu, rangkaian jagaan kesihatan di sini sedang meningkatkan lagi tenaga kerja di klinik-kliniknya agar dapat menerima lebih ramai pesakit. Ia juga sedang berusaha meningkatkan bekalan vaksin itu. Syarikat Telekesihatan Dr. Annie Hue pula menerima lebih banyak pertanyaan daripada pelancong dari China mengenai ujian PCR COVID-19. Ia juga sedang meningkatkan jumlah kaki tangannya dalam pasukan ujian swab bergerak untuk menguruskan permintaan yang dijangka terus meningkat.